Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar semua, sihat tak? Tengah hari ni. Sehat. Alhamdulillah. Okey, baiklah, sebelum kita mula kita punya kelas pada tengah hari ni, kita baca Ummul Furqan Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah setakat ni yang ada hanya 12 orang daripada 29 orang kan pelajar kan kelas ni. Betul tak? Betul Adam? Ya kok. Ya kok. Okey, tapi tak apalah, 12 orang ni alhamdulillah dah boleh dapat join Google Meet ni. Ustaz Zaki bersyukur sangat dah lah. Okey. Okey, sebelum tu Ustaz nak tanya, slide Ustaz tayang ni nampak tak ya? Jelas tak? Jelas. Alhamdulillah. Semangat ada, bagus. Okey. Okey, baiklah sebelum kita Ustazah. mula. Ya? Ustazah, Ya. link dia kan kau marah tau. Ni awak isi dekat WhatsApp je. Sekarang ni tak isi dah dekat kehadiran tu. Dekat WhatsApp tu. Okey. Kayaknya awak isi satu je lah. Sekali tu je. Okey. Yang siapa boleh isi, Okey. yang siapa boleh isi tu isi segera lah ya. Sambil-sambil ni bolehlah isi sekejap. Okey. Okey, sebelum tu, sebelum kita mula terus pada pembelajaran kita pada tengah hari ni, Ustaz Azhar nak ucap terima kasih lah sebab awak semua dapat join. InsyaAllah yang sahabat kamu yang tak dapat join tu, Ustaz Azhar ada rakaman dan Ustaz Azhar akan bagilah, akan share dalam grup Telegram. Nanti awak pun boleh study, boleh tengok semula. Okey, baik. Sebelum tu, Ustaz Azhar nak tanyalah, semua sihat tak? Semua sihat. Apa mood awak sekarang ni? Apa perasaan awak sekarang ni? Tengah gembira ke? Gembira. Gembira. Apa yang perasaan kamu sekarang ni? Siti Asiah. Betul ke nama awak ke nama siapa tu awak guna? Cik Nasha Mimi. Syamimi. Awak Syamimi. Awak tolong mute ya awak punya ni mic. Boleh? Okey. Nak cakap baru kita unmute boleh Okey, apa perasaan kamu sekarang ni? Tengah hari ni. Adam dikata gembira. Alhamdulillah tu gembira. Maksudnya walaupun kelas berpanjangan, gembira lagi Adam. Bagus. Syamimi macam mana perasaan? Apa mood awak sekarang ni? Gembira. Gembira juga, alhamdulillah. Sahabat lain yang tak nak bercakap tu boleh je letak dekat chat mesej tu. Tulis emoji mana yang awak tu, pilih emoji mana yang awak perasaan awak sekarang ni. Tengah gembira ke, tengah marah ke? Kau tengah hari ni kan, apa ni Ustaz Azhar di kelas tengah hari ni? Panah, nak tidur, tak senang. Kok lah ya ada marah. Okey, baiklah. Gembira, bagus, Asif. Alhamdulillah, suka Ustaz Azhar kalau dengar anak pelajar sekalian ni gembira, Ustaz suka jugalah kan. Okey, baiklah. Fairuz, alhamdulillah gembira juga. Ustaz Azhar pun gembira juga ni walaupun rasa tekuk je bagi tadi. Okey. Baiklah sekarang ni kita akan masuk. Sebelum kita masuk kepada topik kita pada hari ni, Ustaz Azhar nak tunjuk awak dua keping gambar. Okey, nampak tak? Gambar ada dua keping gambar Ustaz Azhar bagi ni. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Okey, apa yang kamu dapat lihat daripada gambar ni? Apa yang kamu dapat lihat daripada gambar ni? Siapa boleh cuba? Orang baca buku. Dia tengah belajar. Orang tengah baca buku, orang tengah belajar. Syamimi kata orang tengah baca buku, Adam kata orang tengah belajar. Okay, yang lain, pendapat orang lain? Ramai ni sahabat awak ni. Badri Shah. Ke panggil apa?
Badrisyah. Panggilan apa sebenarnya nama awak ni? Siapa lagi? Fairuz. Tulis kat chat tak apa. Kalau tak mau cakap. Apa yang kamu nampak pada gambar ni? Dan gambar ni nak tunjuk pasal apa ni? Dia nak beritahu pasal apa gambar ni? Gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama tengah baca buku. Gambar kedua tengah angkat tangan. Cikgu tengah mengajar. Okey, Fairuz kata awak tengah belajar dengan kat sekolah. Okey, betul, boleh diterima. Okey, seorang lagi. Alia Izzati. Alia Izzati tak mau cuba? Apa yang kamu nampak daripada gambar ni? Asif ada. Okey, jadi gambar ni macam sahabat kamu kata, Fairuz, Syamimi, Adam, Air, dia kata gambar ni berkenaan pertama dengan orang yang study, orang yang tengah belajar. Yang kedua berkenaan dengan sekolah. Dekat sekolah, cikgu tengah mengajar. Jadi berdasarkan kepada kedua-dua gambar, berdasarkan kepada perbincangan kita bersama dengan sahabat-sahabat kamu yang lain tu, kamu rasalah, kamu agak-agak lah apa yang kita akan belajar pada hari ni. Apa tajuk kita nak belajar pada tengah hari ni. Agak-agak kamulah apa yang kita nak belajar ni. Siapa boleh jawab? Syamimi? Apa salah? Okey, berdasarkan, Ustazah ulang ya, berdasarkan kepada kedua-dua gambar ni, berdasarkan kepada perbincangan kamu yang sahabat kamu kata ada yang tengah study, ada yang tengah dekat sekolah kan. Jadi, apa agaknya yang tajuk yang kita akan belajar pada hari ini? Agak-agak lah. Tajuk apa yang kita akan masuk pada tengah hari ni? Siapa boleh jawab? Syamimi, apa pendapat awak? Awak agak apa hari ni nak belajar? Adam, Fairuz. Hari ni kita nak belajar pasal apa? Adab dengan guru. Adab dengan guru. Okey. Boleh diterima. Tapi kurang tepat. Kurang tepat. Ada seorang lagi nak cuba. Yang perempuan boleh? Siapa boleh cuba? Apa agaknya tajuk kita nak belajar? Yang awak boleh kaitkan dengan gambar yang Ustaz tunjuk ni. Adab belajar. Okey, adab belajar. Okey. Okey, jadi betul untuk yang Adam beritahu pun hampir-hampir ya, walaupun tak tepat tapi hampir-hampir lah mengenai tepat untuk jawapan tu. Dan Syamimi beritahu pun adab belajar betul juga. Jadi hari ni insya-Allah kita akan masuk berkenaan dengan bab akhlak. Bab akhlak iaitu pelajaran ke-29. Iaitu ilmu cahaya kehidupan. Kita nak belajar pasal ilmu cahaya kehidupan. Jadi sekarang ni siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 173. Buku teks pendidikan Islam 173. Okey. Setakat ni boleh tak? Setakat ni nampak jelas tak? Ustaz cakap ke gambar jelas? Jelas. Okey, alhamdulillah. Kalau tak jelas boleh beritahu Ustazah dulu Okey. Jadi sekarang ni awak boleh buka buku teks pendidikan Islam 173. Kita akan belajar untuk pelajaran ke-29 iaitu ilmu cahaya kehidupan. Ilmu cahaya kehidupan. Okey. Okey, sebelum tu kita akan nampak dahulu kalau awak tengok pada muka surat 173, awak akan nampak pertamanya dikata apa? Kewajipan menuntut ilmu. Kewajipan menuntut ilmu. Okey. Jadi kat sini kata apa? Ustazah dah highlight dah ya, poin-poin penting. Kalau awak tengok ni panjang kan. Jadi yang poin pentingnya dikata apa? Untuk kewajipan menuntut ilmu ni dikata kita diwajibkan mendalami ilmu pengetahuan sebagai obat kepada kejahilan. Macam mana maksudnya sebagai obat kepada kejahilan tu? Untuk keluarkan kita daripada kebodohan, untuk keluarkan kita daripada apa-apa kita tak tahu, kita jadi tahu kalau kita ada ilmu. Okey. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis tentang kepentingan ilmu ni.
Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Dikata apa? Menuntut ilmu adalah wajib kepada setiap orang Islam. Yang mana-mana yang bergelar sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama Islam, dia kena wajib menuntut ilmu. Maksudnya kita semualah. Kita semua kena wajib menuntut ilmu. Okey, kemudian apa juga dikata? Umat Islam diwajibkan untuk apa ni? Untuk mempelajari ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ada dua. Ada dua yang biasa awak dengar dah kan? Awak dah terbiasa dengan fardu kifayah, fardu ain. Ustaz dah lupa nak highlight ni. Jadi ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain tu macam mana? Ilmu fardu ain tu seperti apa dikata? Tauhid, fiqh. Dikata seperti tauhid, fiqh dan akhlak sebagai asas untuk menjalani kehidupan berlandaskan syariah. Ini fardu ain. Wajib untuk ke atas kita lah, umat Islam ni. Kemudian ilmu fardu kifayah seperti sains, ekonomi, wajib dipelajari untuk membina kekuatan dan memelihara maslahat umat Islam. Bukan maksudnya kalau kita ni umat Islam kena belajar fardu ain je. Bab fiqh je, bab tauhid je. Bukan. Kita kena juga belajar ilmu selain daripada tu. Ilmu sains, ilmu geografi, ilmu ekonomi. Sebab tu untuk kemaslahatan agama kita juga. Kalau kita tak belajar ilmu fardu kifayah ni, siapa lagi untuk wakil daripada umat Islam? Okey. Setakat ni Ustazah harap jelas Okey, kemudian kita masuk kepada yang kedua. Awak boleh buka muka surat 174. Okey, 174. Okey, kat sini Ustazah ada tunjuk tentang adab menuntut ilmu. Apa adab menuntut ilmu ni? Kalau sekarang ni kita PDPR, kita secara online, ada juga adab dia. Ada juga adab menuntut ilmu. Bukan sekadar orang kata bersemuka je, bukan. Ada juga kita kena secara online, adab pun ada. Okey, macam sekarang ni adab pun ada lah. Okey. Pertama apa? Siapa boleh baca? Syamimi boleh baca tak? Boleh Syamimi ada tak? Syamimi ada tu. Boleh baca yang pertama. Adab menuntut ilmu. Syamimi okey ke? Dengar tak Ustazah panggil? Ke ada sahabat lain boleh baca? Untuk beli peti kebun, peti perasaan kebun, peti makanan dan sebagainya. Syamimi buat apa tu? Syamimi tengok sibuk tu. Okey. Okey, ada air lah. Nanti Syamimi nanti. Boleh. Boleh baca. Mula pada kanan warna biru tu. Dia tak boleh tau. Tak boleh ke? Syamimi dengar. Syamimi tengah dengar ceramah. Saringan. Okey, tak apa saya baca. Okey, pertama dikata untuk adab menuntut ilmu. Yang pertama, okey, tengok yang colour biru ni dulu. Yang pertama dikata apa? Memuliakan dan menghormati guru. Kalau kita tengok pada kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah para sahabat pun banyak bercerita tentang hormatnya kepada guru. Para ulama macam mana sikap para ulama dalam menuntut ilmu. Kan? Kemudian yang kedua dia kata apa? Kedua dikata menjauhi maksiat dan kemungkaran. Menjauhi maksiat dan kemungkaran. Kemudian yang ketiga dikata mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Seterusnya beramal dengan ilmu yang dipelajari. Kelima, tidak malu bertanya. Okey, tidak malu bertanya. Kalau ada apa-apa persoalan tak faham. Kalau kita rasa soalan tu sebenarnya orang rasa mudah aja, tapi kita tak faham. Jangan malu. Kita tanya je. Orang kata kadang tu soalan kita, kita sebenarnya kawan kita tak tahu pun.
dia buat tahu. Jadi kalau kita tanya, bila kita tanya, soalan kita tu bila cikgu jawab, jawapan tu kawan-kawan lain pun boleh tahu ilmu tu. Jadi tu bagusnya kalau kita tidak malu bertanya. Okey, kemudian dia kata apa? Rajin berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Maksudnya apa? Kita kena rajin. Orang kata jangan tawakal je tu. Jangan kita terpasrah je. Kita kena berusaha. Kena usaha selagi mungkin. Selagi boleh kita usaha. Kalau awak sebenarnya tak erti bahasa Arab, contohnya lah. Cuba usaha. Cuba belajar lebih lagi. Kalau kita rasa subjek tu kita kurang daripada kat mana segi mana, kita top up lah. Kita tanya kawan-kawan kita yang pandai, tanya guru kita. Okey, kemudian apa lagi? Dia kata memohon doa dan keredaan daripada ibu bapa. Yang ni paling utamalah. Macam mana awak tinggi sekalipun awak belajar, awak berjaya, Tengku Fairuz ambil air dah. Tak apa Fairuz, sekarang ni kita masuk tentang adab menuntut ilmu. Tak apa, sambil minum air tak apa. Ustaz Azhar sakit tekak ni. Okey, memohon doa dan keredaan daripada ibu bapa. Yang ni paling utama ni. Ustaz Azhar nak tekan sangat. Kalau keredaan ibu bapa ni kita kena ambil berat sangat. Kalau walaupun kita besar nanti kita jadi engineering ke, kita jadi doktor ke, kita tak akan berjaya kecuali dengan doa ibu bapa kita. Kalau boleh setiap hari sebelum kita pergi sekolah, contohnya kalau kita bersemuka ni, kita sebelum pergi sekolah, kita salam, kita cium mak ayah kita minta doa. Umi, Abah, doa Siti pagi ni, Siti nak belajar, Siti nak dapat ilmu yang berkat. Kadang dengan doa ibu bapa ni, walaupun kita tak erti, tak faham, dengan keberkatan yang doa ibu bapa, kita jadi mudah ingat, mudah hafal dan mudah faham. Lagi bagus kalau ilmu tu kita sebar, kita ajar ke sahabat-sahabat kita yang lain. Okey, kemudian yang terakhir iaitu niat menuntut ilmu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab aku nak belajar ni nak suruh puji. Aku belajar ni sebab nak jadi doktor. Boleh, tak ada masalah tu. Kita boleh je bercita-cita nak jadi doktor, jadi kita kena belajar rajin, betul dah. Cuma yang utamanya jangan kita letakkan harapan kita, cita-cita kita nak jadi doktor tu paling utama. Yang paling utama ialah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlas ni susah. Orang kata apa? Ikhlas ni seperti semut hitam di atas batu yang hitam pada waktu malam yang sangat gelap. Nak kata ikhlas ni sangat susah. Sedangkan dari al-ikhlas pun, perkataan kalimah al-ikhlas tak ada pun. Nak kata ikhlas ni memang susah kita nak tahu, nak dapat, tapi kita boleh usaha. Tak nampak pun ikhlas ni. Okey, faham tak setakat ni untuk adab menuntut ilmu? Siapa ada soalan boleh tanya tu Ustazah. Okey, kita masuk kepada yang seterusnya, kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Untuk sahabat-sahabat yang ada buku teks depan mata tu, bolehlah contoh sikit buku teks tu dengan pensel. Contoh yang mana poin-poin penting yang Ustaz Azhar dah catat kat depan tu, kat slide ni. Kat sini Ustaz Azhar ada catat 6 kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Okey, yang pertama dia kata apa? Kepentingan beradab ketika menuntut ilmu pertama ialah mendapat ganjaran pahala. Tu memang sahih. Tu memang kita akan dapat untuk pahala, untuk mendapat ganjaran pahala. Okey. Kemudian yang kedua dia kata apa? Ilmu yang dipelajari mendapat keberkatan. Tapi paling utamanya kita kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Baru kita dapat ilmu yang berkat. Okey, yang ketiga dia kata mencapai kejayaan dalam hidup. Bila kita berusaha, kita rajin menuntut ilmu, insya-Allah cita-cita kita ni nak jadi doktor ke, nak jadi cikgu ke, nak jadi engineering ke, insya-Allah mudah tercapai. Dengan syarat kita apa? Kita berusaha. Kita tak boleh saja je kita kata aku nak jadi doktor, tapi dah usaha, dah belajar, tak boleh juga. Kita yang pastinya kita kena ada usaha yang gigih. Ada bukti kesungguhan kita tu. Bukan cakap kosong. Okey. Kemudian keempat dia kata apa? Mudah melakukan kebaikan dan ketaatan. Yang kelima, hidup kamu menjadi tenang. Hidup kita akan jadi tenang. Sebab kita dah banyak ilmu, kita dah faham banyak perkara. Contohnya kalau kita tak ada ilmu tentang solat. Tentang solat yang paling utamalah dalam agama kita kan. Kalau kita tak ada ilmu pasal solat, hidup kita tak akan tenang. Kita tak tahu macam mana solat yang betul,
Al-Fatihah pun kita baca betul-betul. Okey. Kemudian yang terakhir dia kata apa? Masyarakat juga akan memandang tinggi terhadap kita sendiri. Tapi kena ingat, kalau kat sini jangan salah faham. Maksudnya kita nak berjaya ni nak suruh sesiapa pandang tinggi pada kita. Bukan. Kita maksud kat sini masyarakat memandang tinggi ni, kita ni bila kita berilmu, insya-Allah orang akan menghormati kita. Kita ada ilmu. Jangan sebabkan kita ada ilmu ni kita jadi apa orang kata ego, kita jadi bangga diri, kita rasa yang kita paling hebat. Bukan gitu. Okey, harapnya pelajar sekalian tak salah faham lah ya apa yang kat sini nak beritahu ni. Okey. Okey, semua dah catat ke belum yang ke-6 ni? Enam kepentingan ni? Dah tanda ke belum buku teks? Dah. Dah, okey. Nanti kalau ada soalan ke apa, kepentingan, kamu boleh jawab terus. Kalau dia nak syarahan sikit, huraian sikit, hurailah sikit. Untuk yang kepentingan beradab ni. Okey, kemudian kita masuk seterusnya. Kita hari ni sikit je insya-Allah. Okey, kita masuk kepada akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Apa akibat dia? Bila kita tak beradab ketika menuntut ilmu ni, apa kesan buruk dia? Apa kesan negatif dia? Okey, pertama, siapa nak tolong baca? Reti tak baca? Kalau tak reti tak apa, kita akan bantu je. Pertama dia kata susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Maksudnya kat sini apa? Susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Maksudnya dia kurang mendapat keberkatan daripada guru. Contohlah dah kelas ke apa kan, cikgu kata sila duduk, senyap, buat kerja. Tapi bukan awak lah, orang kat Mexico ke kat England mana kan, tiba dia lah yang lawan cara cikgu. Tak ampun cikgu, saya nak main. Jadi kat tu orang kata apa, keberkatan tu dah kurang daripada cikgu. Cikgu dah terasa hati, cikgu dah rasa macam dia ni kurang ajar dengan saya, dengan cikgu. Tak boleh lah gitu. Maksudnya bila kita macam sama kot kalau dengan keberkatan ibu bapa. Kalau kita mudah dapat keberkatan ibu bapa ni, insya-Allah mudah juga kita akan dapat ilmu. Okey. Okey, yang kedua dia kata apa? Berdosa dan mendapat kemukaan Allah. Ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri. Maksudnya walaupun dia belajar banyak ilmu, banyak dia masuk ni belajar ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu geografi, tapi kalau dia tak jaga adab ketika menuntut ilmu, maka ilmu ni tak bawa apa-apa kebaikan kepada diri dia sendiri. Okey, kemudian yang keempat, mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, dipandang hina oleh guru dan rakan. Dipandang hina oleh guru dan rakan. Maksudnya sahabat-sahabat ni kira macam bukan apa orang kata pulau, bukan macam tu. Maksudnya bila kita orang kata bersikap kurang ajar ataupun bersikap negatif, jadi sahabat-sahabat yang lain ni takut nak kawan kita kan, rasa macam ke bila kawan dia ni takut aku pula terpengaruh jahat. Gitulah maksudnya. Jadi kat sini kita sama-sama kena jaga. Maksudnya awak pun kalau nampak sahabat awak yang orang kata contohnya untuk masa sekarang ni PDPR ni, nampak dia malah belajar. Dia ada je kemudahan, internet pun ada, telefon pun ada, laptop pun ada. Semua orang kata kalau nak buat PDPR tu dia okey sangat, sesuai untuk dia. Tapi di masa itulah dia kata malah aku buat kerja pun bukan cikgu tengok pun. Kalau ustazah akan check. Awak hantar insya-Allah ustazah akan check, bagi stiker lagi. Tahniah, kerja awak dah selesai, telah disemak. Jadi untuk sahabat awak macam tadi dah cakap tadi tu, kiranya awak cubalah slow talk. Awak cuba cakap dengan baik. Kata tak boleh gini. Kita mana-mana pun kita kena menuntut ilmu, cari ilmu tu. Walaupun keadaan sekarang ni keadaan COVID-19 kan, kita kena usahalah mencari ilmu tu. Sebabnya bukan awak je yang
orang kata yang menghadapi tekanan lah kan. Kata menghadapi tekanan ustazah pun, cikgu-cikgu lain pun, mak ayah awak pun. Dengan keadaan pandemik sekarang ni, ibu bapa awak dengan, mungkin ada sahabat kita, ibu bapa dia dah kehilangan kerja. Ataupun yang gaji tak ada, gaji kena potong ke apa. Itu apa orang kata, ujian lah untuk dia orang. Untuk mereka. Jadi kita yang berada dalam keadaan yang selesa ni kena hargai pemberian Allah Ta'ala ni. Okey. Okey, dah faham ke belum setakat ni untuk akibat ni? Untuk tajuk ni insya-Allah mudah je. Untuk bab akhlak ni. Okey, kemudian kita masuk kepada kelebihan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni ada kelebihan dia. Kelebihan dia lebih lagi daripada orang yang tidak berilmu lah. Okey. Okey, yang ni pun siapa-siapa yang ada buku teks depan mata boleh catat. Boleh catat lah. Boleh tulis sikit dengan pensel, jangan pen, dengan pensel je. Kat sini Ustaz Azhar ada 6 poin penting untuk kelebihan orang yang berilmu. Okey, pertama dia kata apa? Allah meninggikan darjah orang yang berilmu, dipandang tinggi. Seperti mana contoh soalan tadi pasal solat. Bila kita berilmu, kita tahu tentang solat, apa rukun dia, macam mana nak wuduk yang betulnya, macam mana nak bacaan Al-Fatihah yang betul. Jadi kat sini kita akan dapat apa? Dapat solat atau menjalani ibadah dengan sempurna. Sebab apa? Kita ada ilmu. Kita dah ada ilmu. Jadi insya-Allah solat kita tu sempurnalah berbanding dengan orang yang mungkin dari ilmu tapi kurang sedikit daripada kita. Okey. Kemudian yang kedua dia kata apa? Menjadi menjadi pewaris para nabi dan pemimpin ke jalan kebaikan. Dia kata orang yang berilmu ni iaitu ulama menjadi pewaris para nabi dan pemimpin ke jalan kebaikan. Kalau kita nampak sekarang ni, sebab sekarang ni kita dah orang kata di akhir zaman. Orang kata di hujung dunia lah. Dan ramai sangat ulama-ulama yang kita kenal ataupun kita tak sempat kenal dah meninggal dunia. Dah kembali kepada Allah Ta'ala. Katanya antara tanda-tanda akhir zaman ataupun antara tanda-tanda nak kiamat ni, Allah Ta'ala akan ambil orang yang soleh. Orang soleh ni apa? Orang yang berilmu, ulama-ulama ni lah. Dia akan ambil Allah Ta'ala akan angkat. Dan tinggallah orang-orang yang macam yang jahil, yang kurang ilmu. Jadi menjadi okey. Kemudian yang seterusnya dikata yang ketiga, orang yang berilmu, orang yang beramal dengan ilmunya akan menjadi contoh teladan dalam masyarakat. Okey, yang keempat, orang yang berilmu yang menyampaikan ilmunya untuk kebaikan akan didoakan oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Dan yang kelima, dipermudahkan baginya jalan ke syurga. Dan yang terakhir, orang yang keluar dari rumah dengan niat mencari ilmu ibarat berjihad di jalan Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaghfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Ta'ala mengangkat darjat-darjat orang beriman dan orang yang berilmu antara kamu beberapa darjat. Dan kalau kita nampak, kalau biasa dengarlah hadis ni, kalau kita setiap kali kita nak keluar tu menuntut ilmu, kalau kita meninggal dalam perjalanan, contohnya Ali. Okey, kalau yang tak ada Ali kan, okey. Ali ni dia keluar pada rumah. Dia nak pergi dengar tazkirah ataupun dia menuntut kitab-kitab ke, belajar ilmu kitab lama ke apa kan. Dalam on the way nak pergi jalan tu, nak pergi masjid ke apa, meninggal, accident ke apa kan. Jadi itu dikira apa? Dia berjihad lah tu, menuju ke jalan Allah Ta'ala. Jadi sebab tu antara orang kata antara kita berdoa tu lah, kita doa harian kita tu, kita kena selit juga, biarkanlah kami ni mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang tidak baik. Ikutlah yang baik tu macam mana?
Sama ada kita meninggal dalam keadaan kita buat amal yang baik, dalam keadaan kita tengah bersedekah ke, tengah solat ke, ataupun kita tengah apa? Menuju ke jalan menuntut ilmu. Contohnya awak tengah belajar ke. Itu samalah sekarang ni kira awak ni tengah berjihad menuju ke jalan Allah Ta'ala. Kalau dulu para sahabat dia berjihad guna pedang, senjata-senjata kan, panah ke apa. Tapi sekarang ni kita tak ada dah macam tu. Kita jihad kita apa? Jihad kita dengan menuntut ilmu ni. Ini antara salah satu jihad dalam tuntutan Islam Okey, setakat ni faham tak? Habislah sekejap je tajuk kita ni. Siapa ada soalan? Syamimi ada soalan? Syamimi faham tak? Senyum je Syamimi, bagus awak. Nampak muka dia. Syamimi faham tak? Faham. Okey. Jadi untuk tajuk ni, sekejap aja tajuk ni, mudah aja. Orang kata topik yang biasa awak dengar, yang biasa awak, mungkin awak pernah belajar masa awak sekolah rendah. Mungkin lah Ustazah tak tahu, tapi kemungkinan awak pernah belajar lah masa sekolah rendah kan. Jadi walaupun tajuk ni mudah, sikit je, poin-poin penting dia pun sikit je yang awak boleh ambil tu. Tapi benda ni, topik ni sangat penting sebagai seorang pelajar. Lagi-lagi awak sekarang ni lah, walaupun dah keadaan pelajar, kita kena ada adab juga walaupun dekat keadaan PDPR ni. Okey. Jadi tajuk ni dah habis dah. Ustazah harap awak semua ni faham, boleh menaplikasikan, boleh mengamalkan apa-apa yang Ustazah dah ajar tadi. Adab menuntut ilmu tu macam mana, kepentingan, apa kelebihan orang yang berilmu. Okey. Okay, baik, sekarang ni Ustazah ada sedikit latihan pengukuhan lah untuk awak semua. Tapi tarikh hantar dia bukan hari ni. Tarikh hantar dia pada kelas kita hari Rabu kan, betul tak? Hari Rabu kan? Saya tak ingat lah. Betul lah. Hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11. Jadi Ustazah harap latihan pengukuhan ni, sekejap saya tunjuk. Belum habis lagi ya. Okay, untuk soalan pengukuhan, senyum sikit. Okay. Okay, awak semua boleh tengok muka surat 178 dan buku teks. Okay, 178. Okay. Untuk soalan pengukuhan ni, awak boleh hantar sebelum kelas hari Rabu ni. Jadi esok tak ada kelas, bolehlah buat sikit je. Buat dalam buku latihan awak. Untuk sahabat-sahabat awak pun, nanti Ustazah akan beritahu maklum dalam kelas lah, dalam Telegram. Okay, untuk latihan pengukuhan ni, awak buat untuk alif dan juga Arman baru masuk. Masya Allah. Nak habis kelas dah Arman. Tak apa, nanti Ustazah kongsi share link YouTube ni. Okay. Pertama, untuk soalan pengukuhan, awak sila buka muka surat 178, buku pendidikan Islam awak tu. Buat hanya soalan 1 dengan soalan 3 sahaja. Soalan 1 dan soalan 3 sahaja. Ya sayang. Buku kecil ke buku besar? Oh, ada 2 ke? Apa beza 2 tu? Buku nota buku latihan ke macam mana? Buku untuk latihan mana? Buku latihan kecil ke besar? Jadi untuk latihan ni awak buat dalam buku latihan awak lah. Saya tak tahu yang mana. Oh, okey, ada 2. Saya rasa buku kecil tak apa dah. Buku kecil je. Sebab kita tak banyak mana pun ni. Okey. Jadi untuk soalan pertama, dia kata, saya baca sikit soalan dia. Nyatakan contoh tingkah laku yang beradab dan tidak beradab ketika menuntut ilmu. Ada 4 sahaja. Untuk setiap tu ada 4 sahaja. Apa 4 tu? Okey, untuk soalan yang kedua, dia kata terangkan 2 kelebihan orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Yang tadi Ustazah dah suruh tanda apa poin penting untuk kelebihan orang yang berilmu ni. Dan dia suruh terang. Kalau terang ni, dia berbeza nyatakan dengan terangkan. Kalau terangkan kena ada huraian sikit. Sikit tak apa dah.
Terangkan dua kelebihan orang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Okey. Yang ni kena terangkan. Jangan nyatakan saja, terangkan sikit. Sikit kat belakang tu. Ada panjang dia sikit. Okey, jadi dua soalan ni awak jawab dalam buku kecil. Okey, buku kecil saja dan ambil gambar, letak dalam group channel. Serahan tugasan. Nanti saya tulis serahan tugasan bertarikh 12 hari bulan 7 untuk hari ini. Okey, baik. Faham tak? Ada soalan? Saya harap semua faham lah. InsyaAllah kelas-kelas ni bagus. Saya nampak Alhamdulillah lah. Untuk latihan pun yang saya bagi, ada yang hantar, ada yang tak hantar. Tapi kebanyakannya hantar lah kan. Jadi bagus lah. Saya harap awak semua kekalkan kekalkan perangai awak ni lah. Kekalkan awak punya kesungguhan nak belajar walaupun dalam keadaan gini. Okey, ada soalan apa-apa tak sebelum kita tutup kelas? Tak ada. Tak ada. Ifah ada nak cakap ke? Ifah Maisara? Okey, jadi untuk latihan ni hantar sebelum kelas hari Rabu ni. Pukul 10 kelas awak hari Rabu ni pukul 10. Jadi pukul 10 insya-Allah hari Rabu ni kita tak adalah Google Meet ni. Google Meet hanya sekala je saya buat. Kalau macam hari ni saya buat pun sebab ada kepentingan dia lah. Okey. Baiklah, itu sahaja daripada Ustaz Azhar untuk hari ni. Semoga awak semua faham dan boleh ambil lah manfaat yang mana baik. Yang buruk tu awak cuba buang terus. Okey. Awal keluar. Okey. Bagus Mimi. Okey. Jadi kita tutup kelas kita dengan tasbih kafar dan surah Al-Nas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.